Sebenarnya bila kita nak cerita benda-benda yang dah berlaku ya di masa lepas, memang dia akan mendatangkan sebab lah orang kata ya. Walaupun masa kita kanak-kanak, kita remaja, ya, kita dewasa, dalam alam perkahwinan dan sebagainya, semua tu sebenarnya sepatutnya mematangkan kita. Yang penting sekarang dah umur macam ni, saya rasa dah alhamdulillah dah melalui banyak benda, so dah mencapai banyak benda, so dah dapat yalah kejayaan sekarang ni, anak-anak pun dah berjaya. Tapi alhamdulillah lah, kalau mungkin dengan hikmah ni dapat jumpa dengan isteri, lepas tu alhamdulillah keadaan sekarang ni jadi lebih bagus lah kata tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Muhammad Syukur. Saya Nuraini binti Dul Pasir. Saya berumur 49 tahun. Berumur 49 tahun. Asal daripada Kampung Jawa, Segamat, Johor. Saya lahir di Tanjung Karang, Selangor, dan sekarang menetap di Kelang, Selangor. Mempunyai 3 orang anak dan seorang menantu, dan profession sebagai seorang doktor swasta. Saya adalah seorang pakar perubatan keluarga ataupun doktor yang bertugas di Klinik Kesihatan Jeram. Okey, semasa kecil kehidupan keluarga memangnya agak susah lah, ya, sebab ibu bapa tidak berpelajaran, jadi mereka memang sememangnya perlu bekerja keras. Tapi alhamdulillah rezeki Tuhan tu memang luas, jadi kehidupan bertambah baik. Dapatlah membesar ataupun mengecapi atau menjalani kehidupannya seperti orang lain. So masa umur kecil lah, masa baby, telah diambil sebagai anak angkat oleh Haji Sukar bin Sonto dengan Haji Asniah binti Haji Ikhwan, dan dipelihara lah daripada itu bersama daripada kecil sampai sekarang, sampai dewasa lah. Kehidupan dulu masa kecil, masa zaman dulu, keluarga boleh katakan kategori keluarga yang sederhana lah, tak miskin sangat, tak mewah sangat, so sederhana lah. So cukup lah dari segi untuk makan pakai, untuk minum, lepas tu untuk sekolah. So far alhamdulillah lah, daripada kecil, daripada sekolah tadika sampai ke sekolah menengah, okey, so far sebab sekolah pun dekat dengan rumah, so perbelanjaan sekolah semua tak ada masalah lah. Okey, subjek yang paling suka sekali dulu sains, subjek dengan matematik lah. Daripada kecil sampai besar matematik. Sains lebih suka pada bidang fizik. Kalau dengan badan-badan biologi ni minat fizik. Dan actually ambition sebenarnya memang nak jadi physician ataupun tu, dan nak jadi pilot lah actually. Sehingga darjah 6, saya ingat lagi kalau karangan cita-cita saya tu memang selalunya akan keluar sebagai accountant. Sebab saya rasa ketika itu saya kagum dengan seorang ahli keluarga yang mana dia adalah accountant di salah sebuah bank. Jadi dibandingkan masa tu kehidupan kami agak susah, jadi bila ada saudara yang bekerja sebagai accountant, so kita rasa macam an eye opening. Jadi kita nak mungkin itulah mungkin best rasanya pergi accountant. Jadi karangan tu akan tulis cita-cita saya untuk menjadi seorang accountant. Tapi bila saya naik ke sekolah menengah, saya rasa kalau matematik moden tu okey lah. Kalau maths tu saya rasa macam kompleks sangat. Jadi macam saya boleh pass tapi saya tak boleh score. Jadi akhirnya bila nak pilih untuk tingkatan 4 tu, jadi saya rasa saya nak stay dalam aliran sains sebab saya rasa saya tak boleh buat banyak nombor. Saya rasa antara chemistry, fizik, biologi, jadi biologi lah yang paling mudah. SPM tu kiranya masa dulu kita kira aggregate, jadi dapatlah below 10, alhamdulillah. Okay. Jadi satu pencapaian yang
tidaklah sangat baik, tapi saya rasa pada kedudukan yang selesa untuk kita kata melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okey. Bila dah lepas belajar tu, bila dah masuk universiti, so macam dia dah berubah angin. So dah berubah angin macam, sebab dia ada jurusan biologi semua. So prospek untuk kerja masa tu lah, market masa tahun 1990-an, dia market lebih pada bidang profesional lah, macam doktor, engineer, lawyer macam tu kan. So masa tu mencubakan diri itulah, masuk jurusan tu lah. Nah, sampai sekarang lah cuba bidang perubatan, alhamdulillah diterima. So itulah. Yalah, zaman dulu kita cuma fikir tentang dah habis belajar nak kerja. Jadi kerja apa yang paling senang? Jadi yang paling mudah nak dapat kerja pada kami pada kami semua masa tu adalah mungkin boleh jadi doktor lah. Jadi senanglah nak dapat kerja kan. Alright. Kalau ikutkan kejayaan dengan minat, memang tak selari lah. Memang biasakan minat bahagian lain, tapi sebabkan untuk dari segi market masa tu lebih pada bidang macam tu. So alhamdulillah lah sampai sekarang. Kalau masa dulu kalau ikutkan memang lah, sebab fikirkan boleh katakan macam kenapa tak pursue kita punya ambition kan. Tapi ikutkan sebab alasannya sebab orang tua nak sangat kita jadi seperti sekarang lah, profesi sekarang doktor. Bila dah dapat tawaran, kalau saya tanya, ada tak ibu bapa yang tak seronok kalau anak nak jadi doktor? Jadi saya rasa beri peluang dan menggembirakan ibu bapa memangnya sesuatu yang mungkin anak-anak lain juga akan buat. Jadi walaupun minat saya lebih kepada alam ataupun geologi, walaupun saya letak pilihan kedua, tetapi bila saya dapat melanjutkan ataupun melanjutkan pelajaran di Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, saya sangat bersyukur dan saya tahu saya tak boleh patah balik dan saya mesti teruskan. Memang mula-mula tak minat, even dah masuk pun kira tak minat, tapi boleh katakan redha je lah, alhamdulillah lah sampai sekarang boleh bertahan. So zul negara lah ya. Sewaktu di Fakulti Perubatan UKM dalam pada sangat kena tekun lah untuk belajar. Di situlah sebenarnya jodoh saya tiba ya Allah tentukan. Masa tu kenal Mak masa tahun yang ke-3 masa dalam jurusan perubatan. Kami saya dan suami sebenarnya dalam kelas yang sama, dalam makmal yang sama, dalam satu kubikel yang mana saya dan suami duduk berdepan. Nak kata cinta pandang pertama, sebelum tu dah ada cinta-cinta lain, jadi macam okey. Tahun ketiga jumpalah, borak-borak lama-lama, okey, serasi. Dia berlanjutan sehingga kami mengambil keputusan untuk meminta izin dari keluarga untuk disatukan. Alhamdulillah, akhirnya pada posting yang ataupun tahun akhir kami bertunang dan lepas 6 bulan kami disatukan sebelum tamat pengajian di tahun akhir. So alhamdulillah jadi pasangan isteri sampai alhamdulillah sampai ke hari ini lah. Ni kira gambar lama dah ni gambar ni. Jadi mak mertua saya ucap terima kasih sebab masa tu masa kami berkahwin, sebenarnya sebelum 2 tahun sebelum kami berkahwin, sebenarnya ayah mertua meninggal dunia. Jadi di situlah yang kalau nak flashback, di situlah sebenarnya saya kiranya menyumbang kepada ataupun memberi kekuatan pada suami untuk meneruskan pengajian, sebab suami pun ada minat yang lain.
Dan saya pun ada minat yang lain, tetapi kami dua-dua dalam bidang yang kami rasa boleh menjamin masa depan dan dapat berbakti lah kepada keluarga, ibu bapa keluarga dan insya-Allah negara. Dengan apa yang Abah lalui waktu the past, macam mana dia membentuk Abah menjadi seorang parents? Lagi-lagi macam bila anak-anak bab nak pursue studies ke apa, macam apa yang Mak alami. Jadi daripada pengalaman hidup ni, bila nampak ya, bila seseorang tu memilih sesuatu yang dia tak nak, maknanya dia memang tak nak, tapi ditolak atau dipaksa oleh ibu bapa, biasanya outcome dia akan jadi agak kurang baik. Abah tak menekankan sangat lah. So sebab sekarang ni, sebab pasaran tengok dari segi pasaran kerja, dari segi minat kan. So yang penting ni, sebab kalau ikutkan, kalau Abah doktor, Mak doktor, kalau boleh anak-anak doktor, banyak yang parents macam tu kan. As long kerja tu dapat menjamin masa depan, dapat provide income yang halal, so dapat untuk keperluan masa depan, it's okay lah. So far as long pandai jaga diri dan kira dari segi apa orang kata, boleh membawa kepada kejayaan dunia akhirat, okey lah tu. Saya berpendapat memilih kerjaya sebenarnya kita perlukan maklumat. Ya, kita perlu beri, kalau anak-anak kita perlu beri, dedahkan mereka dengan apa yang mereka minat, dan kalau katalah halfway dia tak minat, saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah untuk mereka tukar kepada sesuatu yang lebih mereka cenderung lah. Pada saya, dulu minat saya lain dan saya akhirnya kerjaya saya agak bertentangan lah ya, dengan apa yang saya minat ya. Jadi saya buka peluang kepada anak-anak untuk memilih lah apa yang mereka minat. Dan pesanan saya tak lain adalah, once you dah pilih, jangan pandang belakang ya. Maknanya buat sehingga habis. Jadi insya-Allah lah dengan kita panggil, beri mereka kebebasan ataupun beri mereka peluang untuk memilih jalan kerjaya sendiri, insya-Allah mereka akan gunakan ya kepercayaan tu ya yang kita beri tu ke arah benda-benda yang baik. Okay. Sebab kita benda yang kita nak ni tak tentu kita boleh dapat. So dan kalau kata kita nak pursue sesuatu tu, kadang-kadang tu ada sesuatu yang kita pursue boleh kita dapat terus. Ada satu benda yang kita dapat tu, kita kena korbankan apa benda yang kita suka, setengah kerjaan ke, satu benda yang kita ingini. Kalau tak sacrifice tu, kadang-kadang tu nak capai bukan tak boleh capai, tapi kadang-kadang tu lambat lah. Jadi kalau sacrifice tu, insya-Allah dia menjamin lah. Tapi yang penting tawakal dengan doa lah, tu yang penting sekali. Hidup memang untuk diuji. Okey, setiap ujian tu yang penting sekali sabar. Walaupun orang selalu tanya kan, berapa lama nak sabar? Okey, sabar tu tak pernah ada penghujungnya ya. Jadi kalau kita boleh terus bersabar, dan selain daripada tu, saya rasa perlu berusaha memperbaiki diri. Yang baik tu biarlah dia jadi tauladan ya, yang buruk tu biarlah dia jadi sempadan. Okay. Jadi kalau nak kata saya gembira tak gembira dengan kehidupan ni, alhamdulillah, saya rasa saya cukup gembira. Saya sangat berterima kasih ya, dengan suami, anak-anak ya. Dengan adanya mereka lah sebenarnya warna-warna kehidupan saya tu memang saya rasa warna-warna yang ceria. Kira alhamdulillah lah dari segi tu, so berpuas hati. Dan itulah, cuma dari segi untuk masa depan tu mungkin ada sedikit sebanyak kelemahan tu perlu diperbaiki lah, dari segi apa, dari segi untuk perbaiki masa depan lah. Tapi alhamdulillah bahagialah dengan isteri, dengan anak-anak semua so far. Dari segi orang kata tu, kehidupan kira perfect lah so far. Alhamdulillah, semua kira mencukupi lah. So yang penting jangan putus harapan, jangan putus asa, insyaAllah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Pak.